dalam bentuk Y sama dengan A sin dx tambah C untuk memodelkan gelombang bunyi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 8. Okey. Bila dia suruh kita cari A, B dan C, dalam gambar rajah tak ada kan Izzat? Okey, dia ada di dalam formula ni. Bermaksud kita kena fahamkan apa maksud formula ni sebenarnya. Okey, bila kita tulis dulu, kita tulis semula di dalam jawapan ni, ruang jawapan. Okey, kemudian kita cuba fahamkan setiap satu ni mewakili apa. Okey, pertama sekali contohnya A. Okey, A di dalam sini A, dalam formula tu A tu mewakili apa? Untuk A ni, kamu sebenarnya belajar bab ni dalam bab tingkatan 5. Okey, berkaitan dengan apa nama dia tajuk tu? Tingkatan 5, di chapter tingkatan 5 berkaitan dengan bentuk gelombang. Okey, dia ada formula dan formula asas dia tu adalah bentuk formula ni. Jadi ada ditunjukkan dalam formula tu setiap satu nilai mewakili apa. Contoh macam A. A ni mewakili amplitude. Amplitude. Okey, dalam gambar rajah, amplitude tu apa? Okey, sebenarnya dalam sains pun kamu ada belajar ni, Zat. Amplitude tu ialah jarak gelombang tu dengan jarak paksi X. Okey, jadi contoh, cikgu ambil daripada sini ke sini. Nampak kan? Jadi kan kalau kita nak rujuk paksi bermula daripada paksi X, betul. Tetapi kalau kita nak tengok ukuran, dia sebenarnya menuju ke arah paksi Y. Macam kita ukur ketinggian gelombang tu, faham tak? Macam kita nak ukur ketinggian gelombang tu daripada paksi X. Jadi kita akan rujuk pada paksi Y. Okey, di sini kita lihat dia bermula dari kosong. Lepas tu paling tinggi dia capai sampai nombor berapa situ? Jadi amplitude kamu ialah ketinggian gelombang tersebut. Maksudnya kalau begitu A kamu mewakili 50. Itu jawapan pertama kamu. A itu mewakili amplitude, iaitu kamu punya ketinggian gelombang. Itu yang pertama. Okey, amplitude tu ketinggian gelombang. Yang kedua, kita ada B. B ni pula mewakili apa? Okey. B. Dalam formula, B ni mewakili bilangan kitaran. Okey, bilangan kitaran tu maksudnya apa? Okey, bila kamu perhatikan gelombang ni betul-betul, sebenarnya kita boleh kenal pasti kitaran dia berdasarkan berapa banyak bentuk gelombang yang ada tu. Okey. Contoh cikgu buat macam ni dulu bagi kamu faham. Okey, contoh cikgu okey. Cukup besar. Ya, contoh cikgu buat macam ni. Cikgu buat macam ni. Starting dari sini. Okey. Okey, boleh nampak? Okey, ada skrin sekarang cikgu padam bahagian kan? Ada bahagian yang cikgu padam dalam gambar rajah tu. Okey, kenapa cikgu padam bahagian gambar rajah tu? Cikgu nak bagi kamu nampak bentuk kitaran gelombang tu. Bilangan kitaran yang ada dalam satu bentuk gelombang tu. Okey, contohlah sekarang ni kita ada tak boleh pula ni. Okey. Sekarang ni kita ada gambar rajah ni, cikgu dah padam separuh. Okey, bila kita tengok bentuk gelombang ni, ini mewakili satu kitaran. Bentuk S macam ni mewakili satu kitaran. Okey, boleh faham Izzat? B tu mewakili bilangan kitaran. Kita kena rujuk gambar iaitu bentuk gelombang, dan bila cikgu padam separuh, ini nama dia satu kitaran. Bila cikgu buka balik, kita tengok balik full gambar ni balik. Jadi ada berapa kitaran dalam gambar ni, Zat? Jadi
kitaran tu merujuk kepada bilangan bentuk yang ada dalam gelombang tu. Jadi kalau satu bentuk S yang lengkap, bentuk macam S tu, itu kita panggil satu kitaran. Jadi kalau ada 2 S tu, kan kalau kita lihat di sini ada 2 S kan? Jadi maksudnya ada 2 kitaran. Jadi maksudnya ada 2 kitaran. Jadi jawapan kita akan letak 2 kitaran. Bilangan B tu kita akan letak 2 macam tu. Okey. Sekarang kita lihat C. Sebab C ni di dalam formula juga dekat sini, C. Okey. C merujuk kepada apa? Okey, C ni merujuk kepada paksi X dan paksi Y, tapi dia lebih merujuk kepada pintasan Y. Okey, C tu merujuk kepada pintasan Y. Okay, jadi cuba kamu ingat balik. Pintasan Y tu maksudnya kita kena lihat dekat paksi Y. Bukan paksi X. Kalau pintasan Y, kita akan lihat dekat paksi Y. Menegaklah. Maksudnya macam tu. Okay, jadi kita tengok gelombang tu, garisan gelombang tu. Ada tak dia kena dekat garisan Y tu? Garisan lurus tu. Dekat bahagian sini kan? Dekat bahagian sini. Nampak? Jadi C kita ialah pintasan Y. Jadi bila C sama dengan pintasan Y, kita bagi saja apa-apa nilai yang ada dekat situ. Kita tengok Y bermula dari kosong. Setiap satu kotak ni mewakili berapa kamu agak-agak? Sampai 50 sini. Jadi kalau kotak pertama, kotak kedua titik ni. Jadi berapa nilai dia? 30? 20. Betul macam tu. Jadi kita nampak dah, ini 20 ni. Jadi kita dapatlah jawapan kita 20. Allah. Tiba-tiba dia tak dapat nak ni. Jadi jawapan C kita ialah 20 berdasarkan pintasan Y kita di sini. Inilah maksudnya. Jadi untuk soalan macam ni kan, bila kamu jumpa dengan soalan macam ni, cikgu nak kamu ingat dalam soalan macam ni biasanya dia akan tanya 3 benda ni, Zat. Yang pertama, amplitude. Amplitude tu ialah ketinggian gelombang. Okey, boleh ingat? Okey, yang kedua adalah bilangan kitaran. Bilangan kitaran ni bermaksud berapa kali dia boleh bentuk S tu. Jadi kalau dia bentuk 1S, maksudnya 1 kitaran. Kalau dia bentuk 3S, maksudnya 3 kitaran. Lepas tu pintasan Y pula ataupun C merujuk kepada pintasan Y, bermaksud kita lihat balik pintasan Y kamu. Kita tengok di mana garisan gelombang tu kena, dekat garisan paksi tu. Jadi di mana dia kena tu, itulah nilainya. Jadi bila jumpa soalan macam ni sebenarnya senang kamu nak jawab, tetapi kamu kena ingat ni. Kamu betul-betul kena ingat benda ni. Formula ni. Kalau kamu tak ingat formula ni, maksud cikgu dia punya mewakili apa, A itu mewakili apa, B mewakili apa, C mewakili apa, memang dia akan agak sukar kerana di dalam rumus matematik dia tak bagi tau. Dia tak bagi. Maksudnya ini tak ada pilihan. Memang kita kena hafal. Okay, jadi kamu hafal je macam ni. A itu yang pertama. A itu maksudnya amplitude. Huruf A, amplitude. B itu maksud mewakili bilangan kitaran. Lepas tu C mewakili pintasan Y. Sebab C saja yang tak ada yang sama huruf dengan dia. Jadi kita ingat yang pintasan Y tu adalah mewakili C tu. Jadi macam tu cara untuk kita jawab soalan berdasarkan soalan nombor 10 ni. Okey. Salin dulu. Dah salin? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 11. Okey, soalan bahagian 11. Nampaknya Izzat kita dah masuk ke bahagian B. Okey, hari minggu lepas lagi kita dah jawab soalan bahagian A. Sekarang kita akan tengok bahagian B. Okey, bahagian B 45 markah. 45 markah ni tinggi juga. Jadi kita kena jawab semua soalan yang ada dalam bahagian ni. Okey, jadi kita akan lihat apa soalan yang ada untuk bahagian B ni lah. Kalau kamu lihat kan, kalau bahagian A pengiraan dia ringkas. Maksudnya kamu tak perlu firasat kamu juga. Okey.
Soalan 14, Raja 10.1 menunjukkan sebuah gambar raja segi 4 tepat A, B, C, D. Okey, kita fahamkan dulu soalan. Kita kena baca. Okey, PQRS ialah masing-masing ialah titik tengah bagi A, B, B, C, C, D dan D, A. Okey, ini kalau senang nak faham maksudnya yang sinilah, yang ni. Yang cikgu tanda kuning tu, dia adalah titik tengah bagi garisan-garisan yang ada kat luar bentuk segi 4 tu. Okey, boleh faham Izzat? Okey. Kita tengok soalan. Okey, A. Segitiga ABD. Okey, segitiga ABD. Okey, A, B, D. Segitiga maksudnya bentuk macam ni lah. Okey, itu segitiga ABD ialah image. Okey, segitiga ABD ialah image bagi segitiga PBO di bawah satu transformasi. Okey, PBO yang cikgu tanda warna merah pula. Yang ni. Okey, dia kecil sikit. PBO, betul kan? Jadi maksud kita ada, ibarat dia ada dua segitiga. Satu segitiga yang besar, satu segitiga yang kecil yang digabungkan di dalam bentuk dia. Diletak di sini. Okey, boleh faham? Okey. Dia minta huraikan selengkapnya transformasi tersebut. Dia minta kita terangkan transformasi. Okey, dalam bab transformasi, apa yang kamu kena faham? Okey, dalam bab transformasi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 perkara yang kamu kena faham. Transformasi. Okey, pertama, kamu kena faham tentang konsep pantulan. Lepas tu, apa lagi? Translasi. Putaran. Apa lagi? Yes, pembesaran. Jadi, ada 4 benda berkaitan transformasi. Jadi, kalau kamu jawab soalan exam yang SPM ni nanti, untuk soalan kertas bahagian 2 ni, dia memang akan keluar salah satu daripada 4 ni. Jadi, 4 ni senang nak faham. Okay, sebab pantulan macam mana? Pantulan tu maksudnya kalau kamu di image, bentuk segitiga, kamu akan ada satu garisan di tengah-tengah. Lepas tu kamu akan ada satu, ini objek. Kamu ada garisan, lepas tu kamu akan ada image di sebelah. Itu maksud pantulan. Okay, boleh faham? Okay, translasi pula ialah pergerakan. Okay, pergerakan. Kita senang nak faham dia adalah pergerakan. Okay, pergerakan biasanya dia akan ambil satu titik dalam bentuk tu. Contohlah ada segi 4. Kita ambil bucu di sini. Dia bergerak berapa langkah mengufuk dan berapa langkah mencancang. Contoh begitu. Lepas tu dia akan tukar kedudukan dia di sini. Ini translasi. Dan biasanya translasi ni diwakilkan dalam bentuk X dengan Y. Dia macam ni. Okey, ini boleh faham? Okey, putaran pula dia kena ada sudut. Okey, dia kena ada sudut. Okey, sama ada putaran tu ikut arah jam ataupun lawan jam. Okey, kalau ikut jam macam yang dekat dinding tu dia ikut jam. Lawan jam dia opposite lah. Okey, pembesaran. Okey, pembesaran ni dia melibatkan objek dengan image. Okey, objek dengan image ni sama ada objek tu jadi makin besar ataupun objek tu jadi makin kecil. Dan jangan lupa kalau pembesaran dia kena ada skala faktor. Maksudnya ada kiraan yang kamu kena buat lah. Dan jangan risau, skala faktor ni ada diberikan dalam formula dekat Okey. Jadi daripada gambar raja ni kita kena kenal pasti mana satu integer atau bukan. Okey, contohlah cikgu bagi nombor pertama, nombor 15 ni. Okey. Nombor 15 kita panggil dia sebagai integer. Kenapa dia integer? Sebab nombor 15 dia tak ada pecahan, dia tak ada macam ni. Dia tak ada. Lepas tu dia tak ada perpuluhan. Maksudnya dia tak ada 15.2 contoh macam tu. Dia tak ada. Jadi disebabkan dia tak ada, dia adalah nombor inti. Macam mana nak tahu?
Okey. Kalau kita nak tahu nombor tu integer atau bukan, okay, kita ingat macam ni je. Kalau ada pecahan atau perpuluhan. Kalau suatu nombor tu ada pecahan ataupun ada perpuluhan, maka dia bukan integer. Okey, boleh faham yang ni? Kalau dia ada pecahan, dia ada perpuluhan, dia bukan integer. Contoh dalam susunan nombor semua ni, yang susunan nombor ni semua. Okey, nampak tak ada nombor pecahan? Ada pecahan, ada 1/2, nampak? Yang ni nampak? Hello? Oh, cikgu rasa. Okey. 1/2 tu adalah pecahan. Jadi disebabkan dia adalah pecahan, 1/2 tu kita panggil dia bukan integer. Sebab dia ada pecahan. Okey, apa lagi nombor pecahan dalam susunan nombor ni? Mana? Okey, itu contoh betul. Kamu bagi contoh tu betul. Tapi yang cikgu minta sekarang yang di dalam ni. Semua ni. Mana satu lagi nombor pecahan selain daripada 1/2? Jangan lupa sebut di depan ni. Apa kat depan ni? Okey, bagus. Negatif 4/5 ni adalah nombor bukan integer. Betul. Kalau ada simbol, kita kena sebut. Negatif 4/5. Okey. Sekarang ni dah nampak kan? Kalau integer ni pecahan, lepas tu dia kena perpuluhan. Okey, bukan integer ni dia adalah pecahan dan dia adalah perpuluhan. Bukan integer. Okey, sekarang cikgu minta ni kenal pasti mana lagi nombor perpuluhan. Yang kamu nampak. Betul. Ini pun dikira bukan integer. Okey, ada satu lagi nombor perpuluhan. Okey, bagus. Jadi, semua yang Anik sebut tu, dia adalah bukan integer. Ingat dia adalah bukan integer. Sebab dia pecahan dan dia perpuluhan. Okey, kalau nombor integer, dia mesti terdiri daripada nombor bulat yang tak ada pecahan, yang tak ada perpuluhan, dan dia adalah nombor positif ataupun nombor negatif. Contoh macam 15, 23, ini adalah nombor integer. Okey, kalau contohlah negatif 76. Betul. Dan ada perpuluhan. Ya, betul. Okey, contoh di sini. Negatif 239 kan? Okey, itu adalah integer ke bukan integer? Dia ada perpuluhan tak? Okey, nombor 239 yang cikgu bulat ni, nak tulis? Dalam buku ni, Dia integer ke bukan? Ya, kenapa dia integer? Bagus. Itu yang cikgu nak Anik faham. Dia tak ada perpuluhan, dia tak ada pecahan. Jadi dia adalah integer. Kalau dia ada perpuluhan atau dia ada pecahan, dia adalah bukan integer. Okey, bagus. Tak apa, kita akan ambil setiap
Ya. Ha, cikgu cadangkan Anik tulis ni. Anik tulis tulis soalan ni. Okay, lepas tu Anik buat dekat bawah ni. Baru senang Anik nak faham integer atau bukan. Okey, kamu salin macam ni je. Tentukan sama ada setiap nombor berikut ialah integer atau bukan. Lepas tu kamu just salin yang cikgu bulat warna kuning ni saja. Yang ni dengan yang ni. Dua ni saja Anik salin. Okay, nice. Elongation. So easy to remember, right? After we understand each stages, we know that the different part have different name, different stages. So now I want to ask you, okay, in which part between A, B, and C is the fully form of xylem, phloem? A, B, or C? Okay, good. Okay, so C, okay, inside C, fully developed xylem, phloem, cortex. Okay, nice. Okay, how about which part have the apical meristem? A or B? Yes, good. Yes, this part is where the apical meristem have. Apical meristem. Okay, why? Because this is the shoot. Okay? Okay, I can see that clearly you understand this part. Okay, nice. Okay, so after we look at this part, okay, now I want to share with you a game. Okay, wait. I want to share with you a game.